Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Uh, jadi insya-Allah pada malam ni muka surat 63 dan 64 kita review balik beberapa ayat sebelum daripada masuk ayat yang kita baca pada hari ini, insya-Allah. Dan kita seperti biasalah kita akan ambil key message daripada ayat-ayat yang kita baca ni. Kita tak sempat nak cover semua dalam masa setengah jam ni, 40 minit. Dan mungkin kita akan tekankan ayat-ayat yang mungkin relevan dengan kita pada hari ni lah, insya-Allah. Jadi pada ayat, ambil daripada ayat yang lepas, ayat 98 ya. Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada menyuruh kita supaya kita ni meminta kita supaya berkata kepada ahli kitab. So ayat 98-nya, qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Jadi beritahu kepada ahli kitab semua, wahai ahli kitab, maknanya orang Kristian dan juga Yahudi, kenapa kamu semua ni kafir dengan ayat Allah? Kenapa kamu ni tak percaya dengan ayat Allah, dengan tanda-tanda daripada Allah, sedangkan Allah melihat apa yang kamu buat? Kemudian itu yang pertama, maknanya orang ahli kitab, orang Yahudi dan Kristian ni, mereka ni kufur dengan ayat Allah, sedangkan mereka ni tahu. Kemudian ayat 99, Allah minta kita ni supaya kata lagi kepada ahli kitab, qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah, kenapa kamu ni menghalang manusia daripada jalan Allah? Jadi satu lagi sifat orang ahli kitab ni, Kristian dan Yahudi, ialah mereka ni menghalang orang lain daripada jalan Allah. Maknanya kalau kita tahu lah kan, peristiwa dalam sejarah berapa 5 abad yang lalu, 5 kurun, start daripada jatuh Andalus. What happened, Portugal and Spain, Spanish turun daripada dia tu, dan dia telah belah dunia ni kepada dua kan. Dia letak peta macam tu, kemudian dia belah dua, dan dia hantar dia punya orang dia kepada dua tu kan. Satunya garisan Portugal tu jadi garisan tengah, kemudian sebelah timur, so bagi you all sebelah sini saya sebelah sini ialah banyaknya ialah negara-negara Islam. Sebelah sini ialah Amerika Latin dengan Amerika Selatan. So dia target, dia punya strategi sama je, iaitu nak kristiankan seluruh dunia kan. So dia pergi, tapi bila dia pergi ke barat, dia sampai ke Caribbean, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. So far, kalau kita tengok sekarang ni, masa tu ada 3 civilization kan dekat situ, Inca, Aztec and Maya di Amerika Selatan. Tapi semua tu jatuh ke tangan Spanish semua jadi. So kalau nowadays kita tengok, tak ada lagi dia punya orang kat situ yang asal. Maknanya semua dah jadi bahasa Spanish ataupun Portugis. Nama pun dah tak ada dah. Inca, Aztec semua dah jadi Alfonso, dah jadi Maradona and semua dah jadi macam tu. So dia punya language pun jadi macam tu, tulisan macam tu, nama macam tu, agama pun semua Katolik, Kristian. So jaya lah. So bila dia pergi ke timur, dia want to do the same thing. Tapi kita tengok Allah Ta'ala masih pelihara kita kan. So dia pergi ke Goa, India, kemudian pergi ke Melaka 15-11, kemudian pergi ke seluruhnya, dia tak berjaya. So alhamdulillah Allah Ta'ala masih sayang kita. Kalau tak, kita jadi Alfonso semua lah kan. Tak ada lagi Haji Saleh, tak ada. So tapi dia di Nusantara just berjaya satu, ada Filipino kan. Yes. Dia berjaya Kristian kan half daripada Filipina sampai ke ni. So ada masa tu Raja Sulu, Raja Brunei defend tu sampai boleh tahan sampai Mindanao je.
So itu alhamdulillah lah, Allah Taala masih beri kita. Tapi dekat sini kita boleh faham kan, walaupun dia orang kata apa ni, dia orang turun untuk cari spices kan, tapi actually itu dia punya, dia dah sejarah dia punya dah tukarkan sejarah kan. Sebenarnya dia punya ada agenda kan, agenda. Nah, rempah is for financial, untuk support dia agenda. Same lah macam US sekarang turun ke Iraq, dia kata, kalau orang kata pun kata nak ambil minyak. Actually minyak is just financial support untuk dia punya agenda. Dia punya agenda is Israel punya tu lah kan, want to conquer the Muslim world kan, situ kan. Dia punya apa ni, greater Israel kan, dalam dia punya ni lah. So itu sejarah kan. Tapi kat sini bila kita tengok semua ni, kalau orang Islam tak faham, tak baca Quran semua, dia tak nampak kan. Dalam Quran dia dah tu kan kat sini kan, orang kafir dia kata kat sini kan, apa ni, tasudduna an sabilillah, mereka ni menghalang daripada jalan Allah kan. Padahal dia tahu dah apa ni, dalam kitab dia ada semua Islam tu betul, dah sebut semua Nabi Muhammad dan semua, tapi dia buat macam tu juga. Kemudian ayat 100, ya ayyuhallazina amanu. Jadi Allah kata kepada wahai orang beriman, sekarang ni kita tak boleh ikut orang kafir ni kan. Kalau kita ikut mereka, betul Allah kata in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, kalau kamu mengikut sebahagian daripada orang kafir ni, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, dia akan balikkan kita balik kepada kekufuran. So that is what happen lah. Bila ada orang kita ikut dia je, so dia tak akan menguatkan iman kita, tapi dia akan bawa balik kita kekufuran. Dia memang nak kita, dia nak balik kita kepada kufur. Ada ayat-ayat lain lah, kalau dibaca dalam apa ni, dalam tafsir-tafsir itu, dia akan support dengan ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahawa orang Yahudi dan Kristian ni, satunya ayat 120 daripada surah Al-Baqarah yang kita dah baca itu, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Kristian tak akan redha kepada kamu sehingga kita mengikut agama mereka kan. Dalam hadis Nabi pun kita dah baca itu kan, Nabi kata kamu orang Islam akan ikut jejak langkah orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, kemudian sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, sehingga kalau kamu masuk dalam lubang biawak sekalipun, kamu pun akan masuk juga. Kalau mereka masuk, kita akan masuk juga. Jadi sahabat tanya Nabi, adakah mereka itu orang Yahudi dan Kristian? Nabi jawab, siapa lagi? Kalau tak mereka tu lah. So dia kata faman Muslim. So kalau tak mereka ni, so maknanya kita akan ikutlah Nabi kata. Jadi kita kena awas lah, dia akan tarik kita sedikit demi sedikit kan. So banyaklah kalau baca sejarah tentang ni. Saya Dr. Hafizi, apa ni, Dr. Hafizi kawan kajian sama-sama dekat Aberdeen, dia memang pakar dalam tu. Dan saya kata worst juga kalau dia bring dia here to apa ni, to tell us about the Islam in Nusantara. Hari tu kita orang buat dekat Malaysia whole day satu, cerita pasal Islam di Nusantara je. Macam mana Islam datang, macam mana dia cerita semua what yang tak ada dalam, yang tak di apa ni, dalam buku-buku sejarah di sekolah. So dia bongkar-bongkar semua. Memang kita dengar macam wah, memang betul lah. Apa ni, dia punya agenda tu memang menjadilah dia. So dia memang pakai, dia tulis buku kan. Hari tu saya Haji beli kan buku tu kan, pasal sejarah Nusantara. 6 biji buku dia tulis pasal sejarah di Nusantara. Very good. InsyaAllah. Jadi kat sini kita, maknanya kita sekarang ialah kita tak boleh ikutlah apa ni, orang ahli kitab ni, sebab mereka memang merancang untuk bawa kita jadi kafir seperti mereka. Okey, masuk kepada ayat hari ni, ayat 101. Jadi Allah kata, macam mana kamu nak kafir? Macam mana kamu boleh kafir sedangkan kamu dibacakan ayat-ayat Allah? Jadi kalau kita boleh kafir kan, kita boleh murtad ke, kita boleh ataupun boleh tolak, lari ke belakang balik, sedangkan kita dah dapat hidayah. Jadi ini satu benda yang pelik. Dalam bahasa Arab dia kata ni ialah ayat ta'jub, ayat pelik. Wa kaifa takfurun? Macam mana kamu boleh ni? Macam tak logik, tak boleh diterima akal. Kamu ni dibacakan Quran kepada kamu, kemudian
wa fiikum rasuluh. Kamu pula ada rasul. Maknanya kalau nak zaman dulu lah kita ada rasul. Kalau kita sekarang rasul tak ada, tapi kita ada hadis Nabi ada dekat kita, Quran ada pada kita. So macam mana kita boleh lari kan? Jadi Allah kata wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Siapa yang berpegang dengan Allah, maksud berpegang dengan agama Allah, maka dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian ayat 102, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Jadi banyak kat sini Allah cerita selang-seli Di antara dia cerita tentang orang Kristian, perancangan orang yang Kristian, Yahudi, apa yang dia nak buat pada kita. Kemudian dia datang, wahai orang beriman. Jadi dia ini cerita mereka. Ni wahai orang beriman, jangan macam ni, jangan macam ni, macam ni. Jadi kat sini Allah Taala minta lagi kita supaya kita ni, wahai orang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kamu mati melainkan kamu wa antum muslimun. Jangan kamu dalam keadaan kamu muslim. Ini ayat hari Jumaat Orang lelaki berhafal semua ayat ni Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. So yang menarik dalam ayat ni ialah jangan kamu mati melainkan kamu ni Islam. Maknanya bila kita nak tahu ke kita ni mati bila? Kalau nak mati Islam dulu tahu baru mati. Mana nak tahu kan, tengah-tengah bawa kereta dah mati. Tengah-tengah duduk kerja kan, helikopter macam tu. Mana tahu kan. Dalam TV tadi statistik kan, satu hari ni saja dah 900 kemalangan di Malaysia tu. Tadi kan dalam berita tadi, satu hari mati berapa ratus, berapa puluh tak satu hari di Malaysia. So accident kan, kita tak tahu kan. Itu yang mati ni yang sakit kanser, yang sakit heart attack, yang ni belum masuk lagi kan. So jadi jangan kamu mati. Jadi soalannya Allah larang kita ni daripada mati. Mana boleh kan? Kecuali kalau kita Islam baru kita mati. Maksud ayat ni ialah kita kena sentiasa Islam, supaya anytime mati datang pun tak adalah kan. So macam soal kita lah, kalau pergi Mekah, ya Allah, kau nak matikan aku, matilah aku di Mekah. Bukan like that lah. Kita mesti Islam everywhere lah kan. Pergi sekolah pun Islam, pergi kerja pun Islam, barulah kita mati dalam Islam tak? Kalau tak, jadi kita tak takut lah. Nak mati di mana pun ya Allah okey je. Sebab kalau kita kerja ikhlas, kita kerja kerana ni kan, mencari keridhaan Allah. So kita mati pun mati dalam iman, mati dalam ibadah, insya-Allah. Kalau tak, mati masa sembahyang. Kita macam kita tak rasa macam ada seorang orang tu mati, dia mati masa sujud. Kita rasa macam best kan. Tak mesti mati masa sujud yang bagus kan. Mungkin mati kalau kerja pun, kalau dia betul-betul ni so jangan takutlah mati jatuh heli pun kan. InsyaAllah kan. Kalau betul-betul nak tu kan, so punya badan besar kan. Dalam ESQ yang Indonesia, yang apa ni, masyhur ESQ kan, yang apa ni, yang Indonesia punya tu motivasi training tu. Dia ada satu cerita lah. Dia cerita seorang seorang technician dekat kapal terbang Garuda. Dia ni kerja 20 tahun. Kerja dia hanya just check one part daripada kapal terbang lah sebelum nak naik kan. Silakan. So jadi dia check yang tu, dia check yang tu je kerja dia. Sorry dah start Pasal komnek baca lagi. Baru start. Sudah habis sekarang baru baca. Jadi dia akhirnya setelah 20 tahun kerja, dia tak dinaikkan pangkat. Sebab kau naikkan, tak ada orang yang boleh committed dengan kerja dia tu kan. Jadi bos dia tak nak naikkan dia, duduk kat situ lah. Jadi after 20 years kerja macam tu, akhirnya dia jumpa dengan ni lah, apa nama yang ESQ ni yang buat training tu, buat motivasi tu. Dia dah tension dah. Dia kata dia dah boring dah kerja ni, tak nak naik pangkat, nak ni semua.
Last kali tu apa ni? Pak tanya berapa tahun dah kerja? 20. Duk kerja macam ni je. Kerja macam ni je. Tahu tak dia kata, berapa ramai dia orang naik kapal terbang ni pergi ke Mekah. Kapal terbang Garuda hantar orang Mekah buat umrah, buat haji ke. Bayangkan kalau pak cik tak ada, dia kata kan. Kapal terbang ni kalau pak cik tak buat kerja betul-betul, kapal terbang ni mungkin jatuh. Dan berapa ramai orang yang boleh pergi buat haji, boleh pergi doa di Mekah, boleh buat ibadah pada Allah kan. Hasil daripada you buat kerja yang sikit tu kan. So bayangkan besarnya pahala yang you dapat kan. Hanya kan, dia kata orang tu dah terasa bahawa kerja dia ni sangat penting. Walaupun kita tak tahu lah kan part mana kan. So sila kan helikopter. Bawa orang ke sana kalau tak betul-betul kan. So daripada situlah minyak. So daripada situ lah boleh buat masjid situ, boleh orang daripada duit minyak tu kan. Orang boleh, kita boleh. So kita nampak kecil lah macam tu kan. Tapi so macam ni lah kita insya-Allah kan. Kalau kita faham kerja kita tu di mana kan, so insya-Allah kan kita akan rasa seronok walaupun benda tu kecil kan. Jadi bukan mesti jadi ustaz ke, boleh sembahyang, boleh itu banyak-banyak kan. Okey insya-Allah itu ayat 102 seterusnya ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah. So tali Allah sini ialah agama Allah, din Allah ataupun kita kata Islam lah. So, ayat ni menyuruh kita seolah macam Allah bagi kepada kita, beri pada kita agama. So kemudian kita semua diminta supaya pegang itu semua kan. Jangan lepas. Kemudian dia kata wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. What mean by pecah belah? Sini ada dua perkara lah. Satunya kena berpegang tapi tak boleh berpecah belah. Mean siapa yang ada kita macam ni. Kadang-kadang kita bila kita nak pegang pada agama, pegang pada Islam, akan jadi pecah, betul macam kata in family lah, kata kita ada kerabat, dia beradik semua kan. Setengah kita nak ikut Islam, setengahnya tak nak. So akhirnya jadi pecah. So sekarang bila situasi this situation kan, macam mana kita nak handle? So dia kata kita kena berpegang kepada agama, dan siapa yang tak berpegang pada agama, itulah yang pecah. So sepatutnya tak adalah macam let's say, kalau Malaysia ni susahnya kan, macam yang kongsi raya kan, dia macam dilema sikit. Nanti kalau kita tak kongsi dengan Deepavali ke, raya sekali ke, nanti orang kata berpecah pula. Jadi kan dalam Allah kata jangan pun berpecah belah. So mana satu? So kat sini dia punya tu ialah dia start dengan berpeganglah dengan tali Allah dan jangan kamu pecah belah. Artinya sama Islam. So pegang teguh tu dikatakan kita ni kuat tidak berpecah belah ialah kita berpegang pada Islam. Jadi kalau setengah nak pegang dengan Islam, setengah tak nak pegang Islam, so itu dia tak panggil pecah belah tu. Itu memang orang yang lari daripada Islam kan. Dan ukhuwah Islam. Ini adalah ayat 103 kan. Selepas tu dia sebutlah tu cerita yang berlaku kan. Jadi ingat Allah kata nikmat Allah kepada kamu. Nikmat Allah pada kamu ialah Islam. Yang mana dulu kamu ni bermusuh-musuh. Lalu jadi cerita sini ialah relate dengan orang-orang yang berada di Madinah dulu. Di Madinah dulu dia ada dua kelompok, satu Aus, satu Khazraj, sebelum Islam datang ke Madinah. Jadi mereka ni tak tahu nak syek berperang je. Orang Yahudi sekali satu di pihak ni, satu di pihak ni. Jadi orang Yahudi ni dia bekalkan senjata, dia tak berperang. Dia jual senjata kat ni, dia ni jual senjata kat ni. Kalau kita tengok same macam nowadays kan. Kalau dulu Iran dengan Iraq berperang. Yang ni bagi senjata ni, bagi senjata ni. Masing-masing sebenarnya nak test dia punya senjata dia kan. Jadi kalau tak ada real war, jadi tak boleh nak test. Jadi macam itulah orang Islam jadi 1 juta mati dulu kan antara Iran dengan Iraq 10 tahun war. Sekarang ni Taliban buat macam tu juga. So semua tu
kita lah jadi mangsa. Jadi zaman dulu pun macam tu juga, Aus Khazraj. Tapi bila datang Islam, Allah kata fa'alafa baina qulubikum. Allah telah dekatkan hati. Kemudian kamu telah menjadi ikhwan, menjadi bersaudara binikmatihi, dengan Islam tu. Jadi itu yang dia katakan tadi kan, dengan Islam kita bersaudara. Kemudian Allah kata sebelum daripada ni kamu ni macam duduk tepi neraka dah, nak jatuh kan. Fa anqadhakum minha, Allah selamatkan kamu. Jadi itulah tanda-tanda Allah Taala bagi kepada kamu ayat-ayatnya. Seterusnya ayat 104. Hendaklah ada sebahagian daripada kamu satu umat, satu kumpulan yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh dengan ma'ruf dan menahan daripada kemungkaran. Dan itulah orang-orang yang berjaya. Jadi ayat ni insya-Allah ayat yang menyuruh kita, dipanggil ayat dakwah ke ayat apa kan. Ayat tu kena ada sebahagian daripada kita ni orang yang buat macam tu. Kalau tak ada, maknanya semua orang Islam tu dosalah. Jadi kalau kata ada kemungkaran dalam masyarakat kita ke, negara kita ke, kampung kita ke, kalau tak ada orang yang menghalang kemungkaran tu, so semua orang tu dosalah. Dan kita pula dan itulah kita berterima kasih kepada orang tabligh lah. Macam tu lah. Orang tabligh, orang siapa-siapalah yang suruh buat baik tu kan. Sepatutnya. Kalau kita tidak mampu untuk melakukannya, orang tabligh tu manggil itulah sebagai melakukan kewajipan. Betul. Alhamdulillah. Jadi tak patutlah kita marah. Kita tak boleh nak buat apa yang dia buat kan. Kita marah pula dia buat. Macam tu lah. Banyak lagi lah benda-benda kan. Orang tabligh dia mengajak orang sembahyang ke masjid, buat ni. Benda lain pun kena buat jugalah, banyak lagi kan. So insya-Allah kalau tempat kita, kalau kata Shell, dekat Shell tu, so kena ada lah benda tu. Kalau tak, semua orang Shell berdosa lah. Kalau ada orang tak sembahyang, kalau ada whatever lah. Kat office kita kan. Kemudian wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang berpecah belah. Waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Sedangkan telah datang kepada kamu tanda-tanda daripada Allah, wa ulaika lahum azabun azim. Bagi mereka itu azab yang besar. Kemudian Allah SWT cerita pada ayat 106, 107 cerita tentang bahawa di akhirat nanti ada dua jenis manusia kan. Ada orang yang bermuka putih, ada orang yang bermuka hitam. Jadi kenapa orang tu bermuka putih? Kenapa bermuka hitam? Itu baca sendiri insya-Allah. Dia ada explain kat situ. Tapi kat sini ada dua jenis Itu balasan lah di akhirat nanti. Kemudian ayat 108 Allah kata itulah tanda-tanda daripada Allah yang kami bacakannya kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidak ingin menzalimi, tidak nak menzalimi kepada makhluknya. Jadi apa yang berlaku tu, yang dijadikan ada yang putih, ada yang hitam muka tu, itu bukan Allah sahaja nak ni kan. Itu adalah kerana kita sendiri buat benda tu balasan dengan atas apa yang kita buat. Ya. Kenal. Kenal. Tapi kan dia cerita dalam hadis, dahsyat hari kiamat ni masing-masing dah tak sempat nak hirau orang dah. InsyaAllah ayat 109, muka surat baru kan, muka surat 64 dia mulakan dengan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Ayat ni pun besar dari segi itunya, iaitu dia kata apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya adalah milik Allah, lillah. Jadi ayat ni dalam ekonomi pun pakai. Kalau dalam konsep asas ekonomi Islam ialah first thing ialah everything ni adalah milik Allah, bukan milik manusia. So ayat ni banyak ayat ni kan berulang kali dalam Quran. Jadi kalau ekonomi barat pula dia kata benda ni lah atas nature jadi kan. Jadi kita berebut lah. Siapa yang dapat dulu, so dapat dia kan. Macam tu. Kita kena manipulate betul-betul. Kita kena exploit betul-betul ni. Tapi dalam Islam tak. Pertama sekali dia bagi ialah benda ni semua ni milik Allah. So kita kena ikut apa yang dia nak. Kita ambil, kita gunakan benda ni supaya kita ni dapat pahala je. So kalau pergi korek minyak supaya dapat pahala, bukannya dapat duit. Duit tu untuk apa? Untuk supaya kita dapat pahala. Kalau tak ada duit macam mana nak dapatkan pahala? Macam itulah kan. Kalau badan tak sihat macam mana nak dapat pahala? So makan supaya badan sihat supaya kita boleh buat pahala.
Macam tu. So everything kena fikir macam tu. Dan kemudian wa ilallahi turja'ul umur. Kemudian selepas daripada tu semua akan balik kepada Allah, termasuk kita lah. Kemudian ayat 110 kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Dalam ayat, dalam tafsir yang besar tu, best cara penjelasan dia. Dia kata seolah-olah macam kita ni manusia ada ramai-ramai, kemudian kita ni Allah macam pick jadi dikeluarkan. Dia pick macam tu. Okay, you are the best. The best apa? Tapi you ni nak jadi the best, dia kata you kena buat ada beberapa perkara. Macam tu. Yang pertama, ta'muru nabil ma'ruf. Kamu hendaklah suruh dengan ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Kamu hendaklah larang daripada kemungkaran. So kita tengok kan, benda ni dah 2 kali yang berulang dalam muka surat kita ni kan. Poin yang sama kan, ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita panggil amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wa tu'minu nabillah, dan kamu beriman dengan Allah. Jadi Allah kata, kalaulah orang ahli kitab ni, Kristian dan Yahudi ni, dia beriman, itu sebenarnya better bagi dia orang. Tapi ada di antara mereka ni yang beriman, tapi banyak mereka ni tak beriman. Banyak mereka ni fasik. Okey. Kemudian ayat 111, kita tengok orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan juga Kristian, mereka ni memang nak menyerang kita, tapi Allah kata lan yadurrukum illa adza. Mereka tak akan dapat memberi mudarat pada kita kecuali adza, kecuali sakit je lah, rasa sakit hati je. Benda ni kita tengok orang Yahudi sekarang ni dia praktis ayat ni kot. Macam orang Islam yang kita kan bising macam OIC lah, macam Amerika serang Iraq. Kemudian orang Islam ni ramai tapi dia bising je, kutuk. Dah salah habis lah. Ayat ni cakap macam tu, la yadurrukum illa adza. Orang Yahudi, orang semua kutuk dia kan, tapi dia buat dono je. Asalkan yang penting orang tak serang aku sudah, kata. Bising lah nak bising, macam tu lah. Ayat ni kata kan, orang kafir sebenarnya dia tak boleh memberi mudarat pada kita, kecuali dia boleh menyakitkan hati je. Tapi dia tak akan boleh. Kalau kita betul beriman lah ni Allah dah jamin mereka tak akan dapat. Wa in yuqatilukum, kalau mereka menyerang kita pun, memerangi kita, yuwallukumul adbar, mereka akan lari ke belakang. Maksudnya mereka tak akan dapat lawan kita sebenarnya kalau kita orang Islam betul-betul. Summa la yunsurun, dan kemudian mereka tak akan ditolong. Kemudian Allah kata lagi kan tentang orang-orang Yahudi dan Kristian ni, duribat alaihimuz zillah, Allah akan hinakan mereka di mana juga mereka berada. Tapi sekarang ni, kalau tengok sekarang ni pelik atau balik lah. Tengok orang Islam di mana saja berada dia ni hina, macam tu lah. Tengok Afghanistan pun kita ni macam di Iraq pun macam tu, di mana-mana pun kita macam tu kan. Seolah macam terbalik. So why benda ni? Sebab bila dia tengok dikaji ayat ni, sebenarnya kita tak cukup syarat untuk dapat benda tu kan. Jadi Allah kata kat sini, orang-orang Yahudi ni dan Kristian, Allah dah janji dah mereka akan dihinakan di mana saja mereka berada. Ainama tukifu. Apabila kecualilah mereka ni illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kecualilah kalau kita bina hubungan dengan Allah betul-betul dan juga hubungan dengan manusia. Sini dia dua, hubungan dengan Allah, hubungan manusia. Ada banyak penafsiran dalam ni. Ada ayat ni kata sebab daripada Allah dan sebab daripada manusia. Ada yang kata hablum minallah tu ialah berpegang dengan Quran dan juga menjaga hubungan dengan manusia. So overall ni dalam tafsir banyak tu kan, tapi yang popularnya ialah dikatakan iaitu kita kena jaga dua bentuk lah. Hubungan kita dengan Allah, hubungan ke atas, dan juga hubungan kita dengan manusia. Maknanya akhlak, muamalat baik semua tu kan. Kalau kita buat benda tu, Allah kata kan kita tak akan hina lah. Kalau tak, kita akan hina. Waba'u bi ghadabin. Manusia, semua manusia lah. Semua manusia. Islam lah. Yes. Maknanya ada akhlak dengan orang Islam kan, ada akhlak dengan orang kafir. So kalau kita jaga benda tu macam Nabi dulu lah kan. Even semasa di Mekah pun, orang buat apa-apa pun dia still, orang percaya pada dia, orang letakkan barang pada dia, orang sebab dia terlalu baik kan. Maknanya hubungan dengan manusia tu baik kan. Kemudian mereka ni akan kembali dengan kemurkaan daripada Tuhan daripada Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, dan mereka ditimpa dengan kehinaan dan kemiskinan. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kerana itu, kerana
Berlaku demikian kerana mereka ni kufur dengan ayat-ayat Allah. Orang itulah Kristian dan Yahudi. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqqin, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa sebab yang benar. Macam Nabi apa? Nabi Zakaria kena bunuh, Nabi Yahya kena bunuh, Nabi Isa pun dia nak bunuh. Tu yang nak bunuh tu ialah Bani Israel. Sedangkan Nabi Isa tu sendiri adalah daripada Bani Israel. Daripada golongan dia juga kan, dan diutuskan kepada mereka pun. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan itu kerana mereka telah buat maksiat kan, tidak ikut wa kanu ya'tadun, dan mereka ni melampau. Tapi Allah kata laisu sawa, tapi orang Yahudi dan Kristian ni taklah sama, taklah semua macam tu. Laisu sawa, mereka semua taklah sama. Min ahlil kitab ummatun qaimah, ada juga ahli kitab ini yang baik, yang qaimah, yang istiqamah, yatluna ayatillah ana al-laili, yang membaca ayat-ayat Allah. Itu macam kita tengok pendeta-pendeta ataupun kita tengok apa ni, tengok rahib rahib macam Kristian punya Padri. Kadang-kadang yang duduk tengah-tengah pada pasir, dia bina dia punya what is it, biara. Kalau di Egypt banyak, mana dekat Syria pun banyak. Yang ortodoks, dia duduk sana, dia tak hirau orang lah, dia memang beribadah betul-betul. Di tengah-tengah padang pasir ada. Taklah, ahli kitab lah. Tapi Allah kata kat sini, ahli kitab ni ada yang memerangi orang Islam, menghalang orang daripada agama. Ada yang jenis baik dia macam tu. Ini kata lahi susawa. Ada orang ahli kitab ni yang baik macam tu. Tapi masih tidak diterima. Tapi tak diterima lah kan. Tapi yang dibaca itu betul ke? Tak betul lah. So tapi kalau dalam kisah Salman kan, Salman masuk Islam, dia daripada Persia kan. So macam mana dia daripada seorang dia jumpa ahli kitab, dia jumpa padri Kristian, padri tu semua tolak dia pergi ke Madinah kan. Every time dia padri nak mati, dia akan tanya, oh sekarang ni saya nak belajar dengan siapa. Padri tu akan cerita kan, so you pergi kat sini ada seorang yang baik. Dia pun pergi kat situ. After 3 padri yang last tu cakap kat dia, sekarang ni tak ada orang baik atas dunia ni yang ikut Nabi Isa. Sekarang sebab dah tiba masa sekarang ni akan lahir Nabi yang dijanjikan. You pergi ke satu tempat, dia ceritalah tanah tu ada kebun kurma. Jadi dia sampai ke situ. Dia wait lah. Sampailah Nabi datang, hijrah ke Madinah. So dia jumpa Nabi, dia pun test kan. Yang pertama dia bagi kurma. Dia kata ini hadiah. Mula-mula sedekah kan. Dia tengok Nabi makan tak makan. Nabi tak makan. Esok dia datang lagi bawa, ini kurma ni hadiah. Dia tengok Nabi makan. Dah 2 tanda dah. Sebab dalam tanda kitab tu, tanda ialah Nabi ni tak makan sedekah, dia akan makan hadiah. Dan last sekali ialah ada tanda atas belakang. So masa tu lah dia pergi, bila Nabi duduk tu dia pergi dia tengok. Nabi kata, "Oi, kau nak tengok apa ni?" Dia tengok, lepas tu dia tengok ada tanda tu, kemudian dia peluk Nabi. Kemudian dia masuk Islam. So maknanya cerita tu dia dapat daripada tok guru dia lah. Tok guru yang dia belajar tu. Jadi tok guru tu semua padri yang ikut Nabi Isa lah. So maknanya benda tu orang Yahudi, orang Kristian dan Yahudi tahu. Tapi saja dia tak nak percaya kan. One thing lagi, ada seorang Abdullah bin Salam. Ada seorang nama dia Abdullah bin Salam, Yahudi yang duduk di Madinah. Same thing happen pada dia. Dia test macam tu juga. So maknanya benda tu Yahudi pun tahu, Kristian pun tahu. Cuma dia tak nak ni beriman sebab bukan daripada Bani Israel kan. Dia nak daripada Arab. Dia tak nak daripada Arab kan. Dia nak daripada Bani Israel. Jadi Allah kata kat sini kan, orang kafir ni tak sama, Yahudi dan Kristian tak sama. Mereka ni laisu sawa'an min ahli kitab. Di antara ahli kitab itu ada orang yang baik, yang membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam. Wahum yasjudun, dan mereka ni sujud. Mereka ni beriman, ayat 114 mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan mereka ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. So sekali lagi kan, sifat beriman, orang beriman kat sini ada satu yang sebut ni, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar dalam
Muka surat kita ni ada 3 kali lah. Setiap kali bersifat sebutkan sifat orang yang beriman ni, yang baik ialah mereka ni amar ma'ruf nahi munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan bersegera cepat-cepat pada benda-benda yang baik. Wa ulaika minas solihin, mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Ayat terakhir, wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Dan apa-apa yang mereka buat daripada kebaikan, maka mereka tak akan yukfaru, tak akan tak akan dihilangkan pahalanya. Allah tahu siapakah orang-orang yang bertakwa. Okey, jadi itulah sama-sama ayat yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Moga-moga jadi panduan kita insya-Allah. Wallahu a'lam.